Bahasa jiwa bangsa. Itu ialah moto yang dilaungkan Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan sejak 1956. Belum lahir lagi kita, Ismail. Betul. Itu perkongsian fakta yang dikongsikan oleh Syafiqah. Tetapi saya juga nak berkongsikan tentang bagaimana bahasa Melayu ataupun kini dikenali sebagai bahasa kebangsaan pernah menjadi bahasa lingua franca. Lingua franca ini kalau disebutkan sebagai bahasa pengantarabangsa dan juga bahasa perdagangan. Jadi bagaimana bahasa kebangsaan itu boleh kembali diantarabangsakan. Untuk itu kita terus saja memperkenalkan tetamu kita pada pagi ini iaitu Dr. Raja Rajaswari Setaraman yang juga merupakan penyair, penterjemah dan penulis bebas. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Khabar baik. Seperti disebutkan Syafiqah itu bahasa jiwa bangsa. Sudah pastinya paksi kepada bahasa itu adalah menunjukkan bagaimana sendinya itu diperkukuhkan melalui penuturnya sendiri. Bagi pandangan Doktor sendiri, bagaimanakah secara asasnya bahasa kebangsaan ini boleh diperkukuhkan melalui peranan para penuturnya, Doktor? Salam sejahtera, salam jiwa bangsa. Jadi saya belajar sorot sejarahnya sebelum menjawab pertanyaan. Bahasa kebangsaan kita sebenarnya telah diperakukan sebagai bahasa lingua franca. Bahasa lingua franca boleh diterjemahkan secara literal sebagai bahasa komunikasi luas pada abad ke-7. Okay, pada zaman penubuhan kerajaan Melayu Melaka, pada zaman kerajaan Sriwijaya Palembang. Jadi bahasa kebangsaan kita telah diterima sebagai salah satu bahasa utama daripada 87 bahasa yang dipertuturkan di rantau itu ketika itu. Jadi bahasa kita telah pun diiktiraf dan diterima, dan kenyataan ini memang diperakukan daripada sumber yang dipetik daripada kajian dari Arkib Negara, dan saya juga pernah menulis dan menyorot kegemilangan kita, boleh dibaca dalam Pelita Bahasa lah, keluaran bulan Oktober 2017. Bagaimana bahasa kita telah mencapai kegemilangan ketika itu, dan menurut Valentine, salah seorang pengkaji, menurut pandangan beliau, jika pada abad ke-15 sehingga abad ke-17, jika ada sesiapa yang tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu ataupun tidak fasih, maka mereka dianggap sebagai buta huruf lah. Sebab tahap yang telah dicapai oleh bahasa kita sama taraf dengan bahasa Perancis dan bahasa Latin ketika itu. Jadi pengantarabangsan bahasa kebangsaan bukan sesuatu yang baharu. Telah lama berlaku sejak abad ke-7 dan terbukti pada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Jadi cuma pada masa kini memang mungkinlah ada sedikit macam pertembungan dengan bahasa lain, menyebabkan roh untuk mengantarabangsan itu masih ada, tetapi saya boleh katakan bahawa tidak menyeluruh. Baik. Bila kita dengar sejarah mengenai bahasa Melayu ini, memang kita rasa sangat bangga. Dan seperti mana yang Doktor sebutkan tadi, jika kita tidak mengetahui mengenai bahasa ini, maka kita akan buta huruf lah dianggap kepada zaman dahulu. Tapi bila kita lihat pada masa kini, generasi baru mengangkat bahasa luar lebih daripada bahasa kita sendiri. Pandangan Doktor bagaimana? Pada khidmat saya, di mana-mana pun saya pernah lontarkan pandangan ini. Sebagai seorang individu, kita boleh menguasai pelbagai bahasa, memang disarankan. Tetapi pada masa yang sama, kita wajib mendaulatkan bahasa kebangsaan kita, sebab bahasa bukan sekadar bahasa pertuturan. Sebab bahasa menjadi lambang kedaulatan sesebuah negara. Jadi bahasa melambangkan kepribadian sesuatu bangsa. Sebab tu dikatakan bahasa jiwa bangsa, bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. Dan kita akan lebih dihormati, disegani di mata dunia apabila kita
berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan kita, dan ini terbukti daripada penyertaan saya dalam pelbagai program bertaraf antarabangsa dan sekarang ni melalui aplikasi Zoom secara dalam talian sebab kita tidak boleh merentas merentas benua lah dunia. Okey. Jadi itulah jadi penerimaan kita lebih unggul jika kita berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan kita, sebab itulah yang mereka ingin mendengar, sebab mereka sudah biasa mendengar dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka ingin mendengar lantunan deklamasi puisi dalam bahasa pribumi Jadi itulah yang diterima pada ketika ini, pada era ini. Berkolerasi daripada apa yang dinyatakan oleh doktor ketika tadi, ada juga simposium dan juga perkongsian bersama dengan rakan-rakan sahabat dari luar negara yang merangkumi Singapura, Brunei, Indonesia, malah sedikit di selatan Thailand. Jadi mungkin apa yang boleh dikongsikan hasil dan juga capaian daripada simposium dan juga perkongsian dengan rakan-rakan tersebut? Okey, dalam konteks ini saya wajar menyebut tentang persatuan saya lah, yang diasaskan oleh sastrawan negara kita yang berbahagia, Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah Kemala. Kemala, lebih dikenali sebagai Kemala. Dan saya juga pada masa kini timbalan presiden lah, Numera, beliau presiden. Jadi terbit hasrat untuk mengantarabangsakan bahasa kebangsaan selepas kami berkunjung ke Dhaka pada tahun 2015, pada tahun 2015, dan apabila kami berada, rombongan Numera berada di Dhaka, maka ketika itu pada peringkat awal kami mendeklamasikan puisi kami dalam bahasa kebangsaan dan sejurus itu terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Dan selepas mendengar deklamasi puisi dalam bahasa Melayu, mereka kata selepas ni kami tak mau dengar dalam bahasa Inggeris. Bermakna mereka macam terpesona dengan keindahan, kehalusan bahasa kita. Dan selepas tu saya berkunjung ke Amerika Tengah pada tahun 2018 untuk menyertai festival puisi antarabangsa yang diadakan di Nicaragua. Dari penyertaan daripada 60 lebih negara, seramai 170 delegasi lah yang menyertai, dan saya mewakili Malaysia. Dan di situ pun senario yang sama. Selepas mendengar dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mereka kata, kami ingin mendengar dalam bahasa kebangsaan. Dan itu sebenarnya telah menyuntik inspirasi dalam diri saya bahawa bahasa kebangsaan kita semakin diterima di peringkat dunia. Dan itu yang menyebabkan saya mula aktif mengantarabangsakan bahasa kebangsaan kita pada masa ini melalui platform Zoom. Baru-baru ni kami mengadakan, saya menjadi ahli, kami mengadakan pertemuan secara maya, dengan izin Amravati Poetic Prism, pada 19 dan 20 Disember. Jadi 162 orang penyair menyertai, tetapi semua mendeklamasikan puisi dalam bahasa negara mereka, bermakna bahasa pertiwi mereka. Dan saya berpeluang untuk berkongsi lontaran fikiran saya dalam bahasa Melayu pada hari itu, dan memang mendapat sambutan yang memberangsangkan, sebab syaratnya mesti mendeklamasikan dalam bahasa kebangsaan negara dan disediakan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Begitu juga saya kini menjadi ahli sebuah pertubuhan yang dikatakan Kawiah, dengan izin Kawiah Kaumudi, itu perkataan dalam bahasa Sanskrit. Dan di situ juga setiap bulan kami ada program interaksi secara maya, secara dalam talian melalui aplikasi Zoom yang terkini berlangsung pada 5 dan 6 Disember. Jadi saya mendeklamasikan puisi dalam bahasa kebangsaan. Jadi permintaan warga dunia semakin meningkat terhadap bahasa kebangsaan kita. Jadi
sudah sampai masa mereka ingin berganding bahulah bersama kita dalam aspek pengantarabangsaan. Jadi kita sebagai warga Malaysia perlu mengambil inspirasi daripada semangat yang ditunjukkan oleh mereka. Baik, Doktor, dalam beberapa hari lagi menjelang tahun 2021, sedikit harapan daripada Doktor. Okey, saya dah lama mengantarabangsakan bahasa kebangsaan sejak tahun 2015 dan masih secara bertulis dan juga secara lisan dalam bentuk deklamasi puisi. Kalau bertulis tu puisi saya boleh dibaca dalam laman sesawang dengan izin Point International. Point International membawa maksud puisi antarabangsa. Jadi saya memang dilantik sebagai wakil untuk menterjemahkan puisi penyair dunia ke dalam bahasa kebangsaan kita. Boleh baca di sana dan juga untuk blog dengan izin Poetry Bridges di Poland. Mereka membuka blog itu untuk menyebarluaskan bahasa kebangsaan kita. Jadi apabila warga dunia telah menunjukkan minat yang memberangsangkan, maka kita sebagai warga Malaysia wajar meletakkan aspirasi untuk melonjakkan lagi kegemilangan dan kedaulatan yang pernah digapai oleh bahasa kebangsaan kita pada suatu ketika dahulu pada tahun hadapan. Baik. Terima kasih atas perkongsian itu tersebut, Doktor, dan kita ucapkan selamat menuju jaya. Syafiqah, kita akan ke cerita pagi Sabah.